Saya paling tak boleh terima apabila Idris Harun mengatakan UMNO sudah tak relevan lagi. Habis, apakah DAP relevan? Apakah amanah apakah Parti Perubatan Bersatu itu relevan? Saya pun tak faham. Jadi nak keluar kenyataan, keluar baik-baik lah. Memanglah saya mengakui UMNO adalah UMNO sendiri adalah sedikit di kalangan pemimpin adalah keretakan, orang ni nak sokong ni, orang ni nak sokong ni. Itu biasa dalam sebuah organisasi politik. Tak ada masalah lah bagi saya. Tetapi jangan sesekali anda memburukkan parti. Tempat anda pernah bernaung, anda pernah sama-sama berkawan, berada sebagai ahli majlis tinggi. Tiba-tiba anda maki hamuan begitu, tak betul lah. Kalau anda boleh buat begitu, orang juga akan buat begitu. Sebab itu saya melihat sebenarnya saudara, ini saya cakap terus terang, Parti PAS pun sekarang ni dalam keadaan yang gusar. Saya Datuk Rahman Bakar di Terengganu, dia hantar saya cepisan sedikit kata-kata. Dia kata, bila kau mula berjuang, kau akan kata ini haram, itu haram. Sentuh UMNO pun haram. Kau kata UMNO tu kafir kerana bersekongkol dengan kafir. Tapi bila kau berkuasa menyertai kerajaan, kamu pun sama. Lidah kau jadi kelu, tindakan tak tentu. Akhirnya kau mengalah, mengaku dan membenarkan. Jadi mata kau dah jadi buta warna, mana merah, mana biru. Tetap sama pandangan. Itu saudara Rahman Bakar, dia kata kirim kepada saya. Mana dalam maksudnya tu. Kerana hari ini saudara, PAS sebenarnya berada dalam krisis yang ternat. Tak setenat dalam UMNO sebenarnya saudara. Sebab itu saya tak tahu macam mana mereka nak menggapai, nak tarik UMNO supaya bersatu, wujudkan perikatan permuafakatan ummah dan sebagainya. Saya tak tahu. Sebab ini saya lihat hari ini PAS berada dalam kecelaruan yang agak serius di antara kepimpinannya apabila tular di media sosial tentang kedudukan Tuan Guru Hajadi. Ini dilaporkan oleh sebuah portal media sosial di dalam YouTube dengan rakaman suara yang jelas daripada naib presidennya Khairuddin At-Takiri yang digugurkan daripada barisan kabinet kerajaan terdahulu. Jadi kata At-Takiri, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang sedang dikuasai oleh dua orang tokoh tertinggi dalam parti itu. Saudara, kemudian dalam satu klip video lebih kurang dalam 5 minit katanya, dia ahli parlimen daripada Kuala Lumpur tu, dia kata bahawa keadaan sekarang ini seolah tidak terkawal lagi dalam PAS. Dia kata Tuan Guru Haji Abdul Hadi sekarang ni dipandu oleh dua orang. Satu orang rapat dengan Tan Sri Muhyiddin, satu orang lagi rapat dengan Hamzah. Ini gambarannya saudara. Jadi dia kata masa Cikgu Pa itu dia refer pada Datuk Mustafa Ali lah. Dia kata bahawa jadi Susah Agung dulu, dia kata apa-apa pergerakan Haji Hadi ini dikawal oleh Susah Agung. Tapi bila tak ada orang lama, tinggal orang-orang muda semua. Jadi Tok Guru buat apa yang dia nak buat, tak ada orang nak timbang, nak imbang. Jadi pandangan dia dah tak betul lah sekarang ni. Dah berantakan saya. Apabila seorang naib presiden mengeluarkan kenyataan secara terbuka, itu membayangkan bahawa parti itu dalam keadaan yang tenat. Kalau dalam UMNO ni tiba-tiba kita dengar naib presiden telah memberi kritikan kepada presiden, itu berat saya. Tapi setakat hari ni UMNO tak ada apa-apa pun. Tiga-tiga naib presiden okey. Datuk Seri Khalid Nordin, Datuk Seri Mahathir Khalid dan Datuk Ahmad Omar, Datuk Seri Ismail Sabri. Dalam UMNO walaupun sebagai naib dia jadi Perdana Menteri, tak ada pula Tok Mat nak secemburu, tak ada pula Presiden UMNO nak cemburu. Jalankanlah tugas. Tapi dalam PAS sekarang ni, bila Takiri tak jadi menteri, sekarang ni dia kata selepas PAS dapat jadi kerajaan, nampaklah dia kata pemimpin ini dua orang ni menguasai Tok Guru. Dulu Tok Guru rujuk pada ISP saya tak tahu apa maksud dia. Pergi mesyuarat dengan ISP, dengar taklimat, panggil kami semua, bentang, buat strategi dan sebagainya. Tapi tidak berlaku lagi sekarang. Habis mesyuarat, habis. Ini dia kata sampai buat strategi nak dapatkan kerajaan macam mana pun, dia kata tidak lagi dibincangkan dalam syarat kononnya muzakarah antara pimpinan, tidak berlaku. Dan sekarang ni segalanya setelah dah berantakan. Itu kenyataan daripada Khairuddin At-Takiri. Kalau begitu keadaannya, dia kata bermula pada itu ada pihak yang menguasai maklumat tapi tak sampai kepada pimpinan tertinggi PAS. Bermula pada itu ada apa sebabnya
ada pimpinan PAS jumpa setiap minggu Perdana Menteri tu. Masa tu dia Perdana Menterinya waktu Tan Sri Muhyiddin. Kemudian dia pergi ke rumah Tan Sri Muhyiddin setiap minggu, membincangkan. Sebabkan dia mewakili pimpinan dalam PAS, tidak mendapat restu daripada Majlis Tinggi PAS. Seorang lagi tu katanya rapat dengan Hamzah, apa-apa pun tak. Hamzah akan beritahu pada dia akan terus sampaikan kepada Tok Guru. Tok Guru pun setuju. Jadi akhirnya dua orang menguasainya. Tak bawa dalam mesyuarat. Itu kenyataan yang saya dapat. Jadi dalam keadaan sekarang ni, dia kata masa jadi pembangkang, semua rujuk berlaku. Bincang detail. Nak dengan UMNO ke Muafakat Nasional, semua dibincang sendiri. Tapi sekarang dah tak ada dah. Mereka buat keputusan sendiri. Itu kata akhir. Tapi akhir-akhir ni jadi macam itulah kata Khairuddin. Saya tak tahulah. Sebab itu kita melihat kenyataan Presiden PAS pun saya geleng kepala. Dia kata PAS tolak Muafakat Nasional yang menyeleweng. Sebab itu dia ajak kumpulan Islam sertai Perikatan Nasional. Ini yang keluar dalam portal. Saya geleng kepala sebab yang mengasaskan Muafakat Nasional dia dengan Dr. Zaid Hamidi. Dua-dua menantangani piagam. Macam mana pula dia kata sudah menyeleweng? Artinya dia lah menyeleweng ke? Dia yang tubuh Muafakat Nasional. Dia pula kata Muafakat Nasional menyeleweng. Kadang-kadang saya dalam hati saya ini akal ada kawan tua ni. Bila dia kata semua menyantuni bersama dengan Perikatan Nasional. Jadi kalau Perikatan Nasional kau mengajak pimpinan Islam ni dalam Perikatan Nasional campak ke mana gerakan tu? Parti gerakan tu Islam ke? Saya hairan lah. Jadi kadang-kadang bila dalam keberantakan dan seperti itu keluar kenyataan yang bukan-bukan. Jadi saya rasa sampai bilakah politik politik ummah kita ni, orang Melayu, orang Islam nak mencapai sasarannya tak habis. Dengan warga kita, warga internet adalah cerita lagi lah. Mereka tak tahulah berbagai golongan. Dan kita akan berhadapan suka tak suka dengan pilihan raya kecil di pilihan raya negeri di Melaka. Tak tahu pula apa nak jadi nanti. Dapatan saya ingat nak menyantuni kawasan kursi demi kursi selama sebanyak 28 orang, 28 kawasan. Tapi benda tu tak sesuai lah untuk saya cakap hari ni, kerana waktu tidak akan mengizinkan saya. InsyaAllah besok saya cubalah kalau ada kesempatan setelah apabila kita dengar apakah boleh pilihan raya negeri diadakan di Melaka. Tetapi saya melihat sekarang ni dalam PAS dah tak menentu. Sebab itu tiba-tiba saya tengok PAS menegaskan belum bersedia menjalin kerjasama politik dengan Parti Amanah Negara. Pula dah. Itu kata naik presidennya Datuk Amar Nik Abdullah. Dalam keadaan dia mengajak umat Islam, marilah kita bersama dengan Perikatan Nasional, bersatu padu atas nama ummah. Tiba-tiba naik presiden Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah kata perbezaan fahaman menjadi punca parti itu tidak boleh menjalin kerjasama dengan amanah. Pula dah. Hanya kerana perbezaan fahaman. Sedangkan kami ni UMNO ni yang dilukai, yang dibelasah oleh PBM sebegitu teruk. Kamu paksa kami bersama-sama. Sebab itu saya tengok ada kawan saya tu, dia kata mesti Muafakat Nasional. Dia lupa apa yang kita kena. Dia lupa pula main PAS ni. Sedangkan dengan amanah pun dia tak boleh nak menyantuni. Macam mana dia nak suruh dengan kita? Jadi dia kata setakat ini dia kata dia tak boleh terima lah. Sebab cara dan pendekatan amanah berbeza dengan PAS. Habis cara dan pendekatan PBM itu bersama dengan UMNO. Ini persoalan saudara. Jadi jangan anda melontarkan kenyataan yang semata-mata memberi keuntungan pada anda. Itu bagi saya, kalau itu anda tak jujur, anda tak ikhlas. Sebab bila orang dah bertanya, PAS sibuk minta UMNO bersama dengan PBM, UMNO menyantuni PBM, dia sendiri dengan amanah tak boleh. Sebab tu lah kali Tuan Guru Jadi dia kata terpulanglah pada UMNO jika memilih untuk bergerak solo. Well, kalau itu natijahnya memang UMNO akan bergerak solo, InsyaAllah. Sebab UMNO sejak awal perubahannya dia tak pernah pun kita mengharapkan bantuan daripada orang lain. UMNO Barisan Nasional tanding ada lah dalam bentuk kerjasama dulu, perbincangan, tetapi tidak ditemeterai. Okey, kita kalah. UMNO bila kalah kita terima. Tidak pernah UMNO mengkhianati demokrasi. Kalah, okey kita serah. Jangan lupa saudara, pada tanggal 9 Mei 2018 dengan secara sukarela Datuk Seri Najib terus hantar
takhta kuasa di Putrajaya ini pada Tun Dr. Mahathir untuk memimpin negara. Tak ada pun kita nak buat scheme of thing, tawar orang tu, tawar ini. Boleh nak buat waktu itu. Kita berada, kita masih lagi waktu itu sebelum kerajaan baru dibentuk. Kita menang 79 kursi. Kalau 79 tu nak cari lebih kurang 40, apa ada masalah? Panggil daripada Sabah, Sarawak, bincang scheme of thing, tawar itu tak. No, kita tak mahu, kita menghormati. Itu keputusan rakyat. Jadi biarlah mereka pimpin. Dan sekarang ni bila berlaku segala kemelut politik ini, rakyat dapat melihat. Sebab itu saya yakin pilihan raya di Melaka nanti, kalau kita bergerak solo pun rakyat tetap akan percaya, tetap yakin pada UMNO sebab melihat kebejatan politik yang berlaku. Saudara, memanglah dari segi PKR ni mereka yakinlah sebab Parti Keadilan Rakyat didokongi oleh pengundi-pengundi bukan Melayu yang dibawa, yang dipengaruhi oleh DAP. Itu benar. Ini saya nak cakap terus terang, UMNO Barisan Nasional, parti yang kita harapkan sebagai rakan kongsi kita iaitu MCA, masih lagi terkekel, masih lagi gagal mempengaruhi pengundi bukan Melayu. Itu realiti. UMNO Barisan Nasional yang mengharapkan agar ini MIC dapat mempengaruhi pengundi di kalangan keturunan India pun tak tercapai. Kerana pilihan lepas dia seorang aja yang menang. Sebab itu Datuk Seri Zahid Hamidin dia kata kalau begitu keadaannya kita juga mungkin lantik daripada Makam Sakti. Dan dari segi Parti Keadilan dia ada perjanjian dengan DAP. So DAP mempunyai pengaruh di kalangan bukan Melayu. Dan ahli-ahli dalam PKR juga bukannya hanya pasal Melayu. Ada India, ada ini keturunan Cina, dan saya tahu keadaannya. Tetapi ini tidak membawa keberuntungan untuk warga bangsa. Saya tak mau cakap soal politik yang bersikap chauvinis. Tetapi dalam apa keadaan pun kita mengharapkan, kita berlapang dada bahawa kita akan sentiasa menghormati aroma demokrasi. Dalam demokrasi yang majoriti harus memimpin yang minoriti. So apa yang ada hari ini kita tunggu, tengoklah saya sehingga pilihan raya akan datang. Sebab itu saya tengok keadaan, terus terang saya katakan, apa yang dilontarkan oleh PAS untuk mengharapkan UMNO menyokong calon-calon PAS nanti itu, bagi saya satu benda yang agak you are dreaming, you are plucking something from the sky. Anda mencuba memetik sesuatu di langit yang membiru. Jadi kita sambung lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.